Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, korang mesti dah menyampahan tengok thumbnail Tengmo lagi. Tak habis-habis Tengmo ni, sudahlah Cap. Sudahlah, orang tak nak ambil kisah. Tak apa. Ini Acap nak update last one. Lepas ni tak ada dah. Kita dah nak masuk bulan puasa dah. Kali ni kenapa Acap tertarik nak share? Sebab dah keluar dah guys result untuk pembedahan forensik kali kedua untuk mayat Tengmo ni. Okay, dekat ujung video nanti Acap akan clarify apa benda yang Acap nak bagi tahu korang. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit bell notification. Untuk hari ni kita akan sambung sedikit lagi kisah sebelum kita tutup selama-lamanya kisah ni untuk siri Tengmo ni. So, tak nak buang masa, let's roll the intro guys. Roll it. Okay guys, Acap rasa ini adalah video yang kelima yang Acap buat tentang kes siasatan Tengmo ni. Kenapa aku rasa nak buat untuk kali ni? Sebab yelah guys, aku dah mulakan cerita ni dengan hype-nya. Tapi takkanlah kita tak ada ending kan. Kita mula dengan kisah kronologi ketika hari kejadian ataupun mayat ditemui pada waktu tu. Apakah kisah yang berlaku dekat bot? Apakah kisah sehingga mayat dia dijumpai? Untuk hari yang kedua, kita tahu yang berita mengenai 30 juta telah pun disalurkan kepada mak dia daripada suspek-suspek yang berada dekat atas bot sana. Yang paling merisaukan adalah mak dia simply maafkan siapa-siapa yang bayau tentang kematian Tengmo ni. And lepas tu guys, kita dengar pula cerita ura-ura tentang PA dia mengaku bahawa dia menjual Tengmo dengan harga sekian-sekian harga untuk satu VVIP kerabat ni yang berada juga di atas bot tu. Tapi lepas Tengmo dapat tahu yang dia ni bakal dijual and all that thing, dia tak bersetuju dengan PA dia punya tindakan. Tengmo lari dan cuba bergelut dan akhirnya tewas, lemas dan meninggal dunia guys. Dan yang keempat guys, kita tahu yang kes ni telah pun bercampur baur dengan isu-isu politik di Thailand sana, di mana ada ahli-ahli politik katanya telah pun bercampur tangan dalam kes ini dan mengakibatkan kita susah untuk mencari kebenaran yang betul dan terpaksa membuat sekali lagi ujian forensik terhadap mayat Tengmo guys. Dan ada juga doktor yang mendesak untuk memberi keadilan terhadap si mati. Benda-benda macam ni agak besar juga sebenarnya. Macam Acap cakap sebelum ni, dia melibatkan politician dan juga negara dia sendiri guys. Sebab all the negara is now watching Thailand toward this case. Tapi macam Acap cakap, this case is not that easy untuk being solved sebab diorang akan ambil masa yang sangat-sangat lama untuk menyelesaikan masalah ni guys. Okay, untuk update yang terbaru ni, Acap nak cerita dengan korang pasal yang diorang dah update selepas pembedahan kali kedua bermula. Mereka memerlukan hampir 30 hari untuk memulakan semula siasatan lanjut. And kalau korang nak tahu guys, diorang ni memang tengah gali segali-galinya untuk perincian kes terbaru Tengmo ni. Okay guys, daripada siasatan pertama bermula sekalipun, kita ni pun telah dihidangkan dengan pelbagai persoalan, isu-isu yang pelik, kehairanan dan footage yang pelbagai untuk kita mentafsir sendiri ke mana arah tuju kes Tengmo ni guys. Untuk bedah siasat kali kedua ni, mereka telah pun keluar satu result yang bagi Acap agak predictable, agak dijangka kan, senang cerita. Sebab diorang kata selepas bedah siasat kali kedua ni dilakukan, khususnya terhadap luka yang ada di bahagian belah kanan peha Tengmo tu, mereka telah pun mengesahkan bahawa sah luka itu telah pun ada sebelum Tengmo jatuh ke dalam sungai tersebut guys. Maknanya ada sesuatu yang telah pun berlaku dekat atas bot tu sendiri yang menyebabkan peha kanan Tengmo cedera sebelum dia ditolak ataupun dicampakkan ke dalam sungai tersebut. Hal ini disokong kerana menurut pakar forensik yang membedah semula mayat Tengmo ni, luka tersebut tidak kena kepada bahagian aorta ataupun kalau senang cerita dalam bahasa bukan saintifiknya adalah pembuluh darah Tengmo guys. Sebab dia tak melukakan mana-mana bahagian dekat situ. Kalaulah dia ni jatuh ataupun tercedera, kelangsungan untuk kecederaan itu berlaku di bahagian aorta tu sangat-sangatlah tinggi. Tetapi kecederaan itu tidaklah sampai ke tahap aorta tersebut dan ia tidak boleh membawa maut. Senang cerita, luka itu bukan luka yang betul-betul dalam lah guys. Dan ada perbezaan luka ketika sebelum dia jatuh dan juga selepas dia ditemui. So kat sini
ni menyokong kuat kronologinya. Katanya dia ni terkena something kat bawah, kena makan ikan apa semua. Mungkin kecederaan tu telah pun berlaku ketika dia berada di atas bot. And then bila dia jatuh, mungkin terkena beberapa bahagian sehingga mendatangkan kecederaan yang lebih dalam, dan itulah hasil penemuan kedua forensik ni guys. Sebab diorang kata kalau luka tu berlaku selepas kematian, dia takkan berlaku pendarahan yang banyak dan tisu juga tidak akan terkoyak daripada bahagian-bahagian tertentu di bahagian peha sana guys. Okey guys, untuk yang kedua ni, penemuan yang baru ni, Acap tak terperanjat sangat. Tapi bila Acap dapat tahu benda ni real, Acap jadi terperanjat. Sebab benda ni Acap pernah cakap dekat second video Acap dulu, di mana ada kaca ataupun cawan kaca yang berisi alkohol dekat atas bot tu. Tapi bila kita amati, hanya satu cawan saja yang dituang air alkohol tu. Penemuan kedua ni membawa ke arah sana guys, di mana ketika bedah siasat ni berlangsung, mereka menjumpai ada 93 mg kandungan alkohol di dalam badan Teng Mo dan juga kandungan ubat depresi di dalam badan Teng Mo. Kita tahu guys, yang Teng Mo ni ada depres. Dia ni ada mengalami ataupun sedang melalui fasa depres. So dia memang ada ambil ubat, tapi penemuan alkohol tu adalah satu titik yang sangat-sangat penting untuk kes ni. Kerana apa? Ketika polis membuat sekali lagi ujian terhadap kelima-lima suspek yang berada dekat atas bot tu guys, kelima-lima diorang tu dekat dalam kandungan badan mereka guys, tiada langsung kandungan alkohol. And ada salah seorang daripada mereka tu telah pun menolak untuk melalui ujian tersebut. Takutlah tu. And pada waktu mereka tengah buat siasatan terhadap alkohol tu kan, diorang ada jumpa beberapa helaian rambut guys dekat tempat kejadian. Dan ketika mereka nak ambil sampel-sampel rambut suspek-suspek ni, ada seorang suspek ni pun degil, tak nak bagi kerjasama. Siapakah dia? Aku pun tak tahu sebab tak dinyatakan oleh pihak media. Satu lagi penemuan baru guys, selepas diorang dah jumpa bot yang keduanya, kan korang tahu kan yang diorang kata ada dua bot yang terlibat, satu bot ada ini, satu bot ada itu kan. Bot kedua diorang jumpa, diorang dah menjumpai tumpukan-tumpukan darah yang telah pun disapu di bahagian bot tersebut. Diorang ni dah pernah cuba lap lah tumpukan darah tu. And now ada satu media ataupun salah satu sumber telah pun mengeluarkan kenyataan tersebut. Kata mereka, benda-benda besar macam ni, benda-benda nyata macam ni telah pun disorok oleh pihak-pihak tertentu supaya kes ni nampak macam kes kemalangan guys. So selepas semua bukti-bukti ini dikeluarkan, ada satu pemimpin yang berada dekat Thailand sana, ahli politik jugalah, telah pun menghantar surat kepada Google untuk meminta gambaran satelit pada malam tersebut. Ini kes bukan dalam dunia dah guys, dah bawa pergi satelit dah. Pemimpin Thailand tu dah hantar surat, and then dia nak minta malam tu kalau pancaran satelit dapat tengok ataupun dapat tunjuk apa yang berlaku pada waktu tu, memang masak lah. Tapi tak nampak juga muka kan kat bawah tu. And another one guys, ahli politik yang terlibat, katanya kerabat raja kan, diorang pun telah mengeluarkan satu statement bahawa mereka boleh bagi kerjasama terhadap apa-apa tuduhan kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu ada mana-mana media masuk campur ataupun menokok tambah tentang siasatan yang belum lagi officially berakhir ni guys. Satu lagi pasal mak dia yang dah dapat duit tu, mak dia pun cakap dia tak nak ada apa-apa kaitan lagi dengan kes Teng Mo ni, terutamanya dengan pihak media, tapi dia masih lagi mahu bekerjasama dengan pihak atasan, pihak berkuasa mahupun mahkamah untuk memberi statement-statement yang dia perlu berikan. Ada satu lagi juga guys, banyak lagi satu. Ini last. Pihak media dan juga beberapa orang dekat Thailand tu mendesak tau untuk family ayah Teng Mo ni masuk campur dalam kes pengurusan harta anak dia. Tapi guys, arwah bapak Teng Mo ni, arwah boleh panggil arwah kan, kena marah pula. Mendiang bapak Teng Mo ni punya family kata kita orang tak berminat. Biar pilah dia orang nak buat apa, kita orang tak berminat langsung untuk menuntut apa-apa harta daripada harta pusaka Teng Mo ni. Tapi kalau ada, dia orang ambil. Macam itulah. Kalau dia orang kata ada nama dia orang ke, terselit ke nama ayah dia, ada hak ayah dia, ya dia ambil. Kalau tak ada, dia just leave it to the court. Macam tu guys.
So itulah dia guys, update-update terbaru tentang Tengmo, the latest update. Aku rasa kan memang kalaulah kata kes ni berakhir dengan klasifikasi kemalangan, aku memang tak faham lah kan apa yang diorang nak buat. Tapi menurut media, bagi aku benda ni boleh berakhir dengan keadilan yang sepatutnya, sebab ada beberapa pemimpin ataupun parti-parti politik yang berada dekat Thailand sana tengah mendesak supaya kes ni diselesaikan dalam masa 30 hari guys, untuk mendapatkan keadilan dan menunjukkan kepada negara-negara luar yang sedang menunggu titik akhir kes Tengmo ni, supaya diorang boleh tunjuklah yang Thailand ni boleh cari jalan penyelesaian yang adil lah. So macam tu lah guys, dia melibatkan reputasi negara diorang sendiri jugalah. Tapi pada acap belakang guys, ini gua punya perception lah kan. Biasa kan kes-kes ni macam ni kan, besar macam mana pun, kecil macam mana pun kan, netizen ni acah-acah mula-mula 3-4 hari tu bising. Lama-lama dia dah lupa, dia tak ambil tahu, so dia abaikan je lah. And tiba-tiba kalau ada orang sebut balik, dia terus tuduh orang tu taksub. Apa? Tak ada istilah taksub pun. Tapi baru-baru ni Ustaz Kazim kan ada tegur pasal kita kan, yang mana terlalu taksub, yang terlalu macam makan tidur tak boleh, sampai beli cadar muka Tengmo, frame muka Tengmo. Itu dah another level lah. Kalau pada kita orang ni, yang mana YouTubers nak berkongsi kisah crime scene ni, berkongsi bukti, berkongsi update, bagi aku, kami hanya berkongsi dan ia tiada mengena langsung dalam kehidupan kami. It's just a knowledge lah kan. Janganlah pandang enteng diorang yang study kes ni untuk korang tahu kan, untuk memudahkan korang untuk faham. Janganlah pandang remeh. Diorang ada niat diorang sendiri, okey? Tapi aku tak menidakkan apa yang Ustaz Kazim tu cakap. Taksub tu jangan. Kalau nak belajar tu tak apa, pada akulah kan. Mungkin sikit-sikit sudah lah kan. Dia dah mati dah pun. Bak kata Ustaz Kazim, sikit-sikit dah lah. Itu je untuk update yang terakhir. Macam kita cakap, kes ni kita tunggu 30 hari. Anggarannya mungkin tengah-tengah bulan puasa, tapi mungkin time tu kita dah sibuk dengan ibadah puasa kita. Untuk semua guys yang menonton video ni, kalau sepanjang Acap cover kes Tengmo ni ada silap, ada salah, Acap minta maaf. Ada terkasar bahasa, ada menguris hati mana-mana, Acap minta maaf juga. Acap rasa untuk kes kali ni Acap close kat sini. Ini adalah pengakhiran video update daripada Acap sendiri. Lepas ni apa nak jadi kat Tengmo tu jadilah. Tapi kalau kata ada lagi satu point besar keluar ataupun dah dapat officially tutup, mungkin kita akan cover lagi. Okay guys, macam Acap cakap selalu, apa yang kita nak buat, kita harus percaya. Siapa yang kita nak kenal, kita kena jaga-jaga. Kerana rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Gitu. So kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.